اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Tuan-tuan, kalau kita belajar tak mudah goyah. Ini tak belajar kosong. Tu yang bila orang usik sikit je, sebenarnya majlis tahlil ni tak ada zaman Rasulullah SAW. Ya tak ya juga. Kita dah mula ya tak ya juga. Padahal jelas di situ majlis tahlil, bukan majlis joget-joget. Majlis tahlil namanya. Makna majlis yang diperbanyakkan di dalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah. Mana yang tak baik dalam majlis tahlil cakap? Mana yang tak baik? Kita yang buat tak baik tu, lepas majlis tahlil saukur, itu kita. Yang terasa kan? Nak buat contoh, tak tahulah kalau tuan-tuan nak anggap isap ukuk tu baik, tak tahulah. Rasanya orang isap ukuk pun tahu benda tu tak baik tak? Cuma berat sikit nak meninggal. Nak meninggalkan. Bukan meninggal, nak meninggalkan. Itu maklumlah. Itu maklum, kita terus menasihat, ya tak? Ya. Apa yang tak baik? Takkan baca Fatihah tak baik. Takkan baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali tak baik. Takkan baca ayat-ayat suci Al-Quran tak baik. Takkan kita hadiah sedekah pahala bacaan kepada orang yang mati itu tak baik. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari atau Muslim, seperti mana yang disebut dalam kitab 100 masalah agama bagi Kiai Syafi'i Hazami rahimahullahu taala. Daripada banyak persoalan-persoalan tu, orang soal, boleh ke kita hadiahkan pahala kepada si mati, pahala bacaan Al-Quran pada si mati? Lalu dikeluarkan hadis sahih tu, pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam berjalan dengan sahabat, lalu didapatkan dua perkuburan. Ada dua kubur situ. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, penghuni kubur ini sedang diseksa. Yang satu kerana tidak berdinding daripada buang air kecil, maknanya kekal pada najis, tak ada taharah, main lebih-lebih kurang je. Macam kita lah tak belajar cara membersihkan najis, baik najis mukhaffafah, mutawassitah, mughalladah. Akhirnya kita hidup dalam kejahilan. Jadi kita biarkan diri kita jahil, hari-hari bergelumang dengan najis. Biasa orang tak jaga najis, orang tak jaga kebersihan daripada najis ni orang yang tak semayang, atau dia semayang tak jaga sebab dia jahil, dia tak nak belajar. Jadi yang satu kerana tidak berdinding dengan air kencing, yang ni tak bersih. Yang satu lagi kerana namimah, batu api. Lalu apa yang Rasulullah buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil pelepah tamar hijau, lalu dipatahkan baginya dan dicocok atas perkuburan, dua perkuburan tu. Lalu tanya sahabat, ma balukum ya Rasulullah, apa yang kamu buat wahai Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah SAW jawab, mudah-mudahan dengan keberkahan tasbih daripada pelepah tamar ini yang masih hijau tu, Allah meringankan azab bagi kedua penghuni kubur tersebut. Katanya ulama, jikalaulah tumbuh-tumbuhan umpama pelepah tamar itu selagi mana hijau dia bertasbih, berzikir, dan berkat daripada situ meringankan bagi seksa ahli kubur, yang jadi ahli kubur tu manusia. Apatah lagi kalau sekiranya satu orang baca ayat-ayat Quran dengan niat mudah-mudahan diringankan berkat daripada membaca tu, pahalanya tu dihadiahkan, mudah-mudahan jadi ringan azab kubur dan sebagainya. Min babil aula, kerana manusia itu lebih mulia daripada tumbuh-tumbuhan. Ini satu hujah, banyak lagi hujah. Tinggal lagi tak perlu kita nak berhujah-hujah banyak sangat, kerana tidak memadai bagi orang yang ingkar itu perbahasan yang panjang-panjang, kerana dia ingkar, bukan orang yang memang menuntut saya ni sebenarnya keliru, tolong beritahu saya mana satu yang betul.
Nanti dia boleh terima tu. Kalau orang beritahu satu-satu, tak payah banyak-banyak, sikit je. Tenang hati saya, dah dengar macam ni sebenarnya boleh benda ni, Masya Allah. Tapi kalau orang yang dah ada engkar, dia dah ada pegangan. Tinggal lagi nak mengajak orang pegang apa yang dia pegang. Maknanya kalau orang ada dalil sekalipun, dia akan kata orang tu salah juga. Kerana dia ta'assub, yakni berpegang teguh pada kebatilan meskipun telah datang kebenaran. Orang ingkar macam gini, katanya ulama, al-munkiru la yufiduhu tatwil walau tuliyat alaihi taurat wal injil. Orang yang ingkar itu tidak ada faedah diperpanjangkan berdebat dengannya, meskipun dibacakan atasnya itu Taurat dan Injil sekalipun. Quran lagi tak nak terima, Taurat Injil. Jangan. Firman Allah Ta'ala yang biasa kita dengar. Biasa tak kita dengar? Biasa kita dengar. Tak tahulah kalau masa khatib baca ni tuan-tuan tengah tunduk gitu. Biasanya gitu lah. Saya ada kat belakang dia tengok. Sebab selalu datang lambat. Rabbana, saya pernah baca kat sini dulu. Ada videonya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Firman Allah Ta'ala, Rabbana, wahai Tuhan kami. Mereka berkata, ayat sebelum tu ada kalimat sebelum tu, yaqulun, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah bagi kami, wali ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mana mereka itu telah pergi, yakni meninggal dunia dengan iman, yakni saudara kita lah, satu agama, satu akidah. Ya Allah, ampunkan kami dan ampunkan orang yang telah mati dari kalangan saudara-saudara kami ni. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikanlah bagi kami ni, pada hati-hati kami ni, ghillan, hasad dengki, sakit hati, suka nak bergaduh, cari pasal dengan orang Islam. Illadzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Pemaaf, lagi Maha Mengasihani. Quran mengajarkan supaya banyak berdoa, baik untuk orang yang hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia. Nampak tu, doa tu bermanfaat juga untuk orang yang dah mati. Dalam majlis tahlil ada tak doa untuk orang yang dah mati? Bukan setakat doa mati untuk orang-orang Islam je, bahkan daripada ibu dan ayah kita, min babil aula, daripada keutamaannya ibu bapa kita. Sudah sabit dalam hadis yang sahih 3 perkara. Amalan terputus, yakni dengan makna apa? Orang dah mati tak boleh nak puasa, tak boleh nak semayang. Kan kalau dia datang bertahlil dengan kau cabut. Maksud terputus tu dah tak boleh beramal dah. Masa yang hidup tu lah tuan-tuan beramal, nak belajar masa ni lah. Bila dah habis dah tak ada dah. Itu maksudnya. Bukan tak ada manfaat orang yang hidup bagi yang mati, tetap ada manfaat. Sebab tu dikuatkan selepasnya, terputus amalannya melainkan 3. Tu nampak. Sedekatul jariyah, sedekah jariah. Dulu ada lalu-lalu kat parit 1 tu terjumpa pula madrasah. Contoh, singgah sekejap, ada apa-apa yang saya boleh bantu tak? Banyak kalau nak bantu. Tak apalah, ni ada sikit. Hari ni kebetulan ada 50 lah kat Kocik. Akan datang saya bawa 1000 contoh. Masuk dalam, bukan situ tak ada tabung. Jadi yang adanya warden. Ni sampaikan kat mudir. Pandailah, buatlah apa yang untuk kebaikan madrasah. Rupanya yang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah jariah. Dah mati dapat lagi. Katalah dengan 50 tu dia beli van. Selagi van itu digunakan, selagi itu dapat. Macam orang pencen lah. Selagi kau hidup, pencen jalan. Cocok, senyum. Mana ada orang dapat duit pencen? Cocok,
alamak pencen 1,000 lebih, banyak sangat ni. Tengah zaman-zaman Covid ni tak payahlah banyak-banyak sangat. Contoh ada. Mana ada? Yang kalau cocok kosong, itu pecah mesin ATM tu. Dah 25 bulan kosong, contoh. Cocok suka. Begitulah keadaan orang mati bila ada doa daripada anak-anak, bila ada amal jariahnya dikira, bila itu senyum di alam barzah. Maknanya aman di alam barzah, diselamatkan dengan keberkatan sedekah jariah. Doa daripada anak yang soleh. Sebab tu orang tak tanya, orang mana dia tanya jumpa-jumpa orang baru kenal, jumpa. Duit dalam bank berapa? Mana ada? Jarang. Keluarga-keluarga kita dah lama raya baru jumpa kan? Baru jumpa tu. Anak berapa orang? Yang tanya anak. Dia tak tanya, duit dalam bank ada berapa sekarang? Kalau tanya pun kena sepah. dia tanya anak. Sebab anak tu modal kita. Bagi yang direzekikan anak lah, maknanya jaga anak, sabar sikit dengan anak tu. Tapi kalau betul-betul bentuk anak tu, itu anak saham akhirat tu. Kalau baik dia, selagi dia hidup, Al-Fatihah untuk semati. Yang ni dari kalangan ibu atau ayah. Lepas tu disebut doa anak-anak yang soleh. Maknanya memberi manfaat kepada orang yang dah mati. Lagi ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan curahkan ilmu pada anak-anak, ibu dan ayah, pada mak bapak, pada apa? Pada isteri, pada anak-anak, pada masyarakat kampung. Ilmu yang bermanfaat. Selagi orang itu dapat dan amalkan, selagi itulah bismillah. Walau kita dah mati. Atau perkara-perkara yang baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih juga ada ni. Dah selalu orang main sahih, kita pun sebut jugalah sahih. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, barang man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayatnya ada bermacam-macam. Lain sikit tapi mafhum sama. Man sanna sunnatan, barang siapa yang mengadakan satu perjalanan yang baik, hasanatan yang baik, falahu ajruha, baginya pahala, wa ajru man amila biha, dan orang yang ikut sama buat kebaikan tu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang mengadakan satu perjalanan yang jahat, sayyi'ah, dia mencetuskan idea kejahatan tu. Orang tak buat tapi dia yang mencetuskan. Contoh na'udzubillah, contohlah kelab malam yang jenis ada arak apa semua tu, maksiat kat situ. Dia buat, kata contoh. Tapi dia dah mati dah. Tapi ada pula yang meneruskan tu. Hasil dapat juga. Katalah sebelum ni orang tak pandai berjoget, tak menutup aurat. Sekali diajarkan orang tu tak menutup aurat sambil berjoget. Dia dah mati, tapi orang tu terus berjoget. Dan orang tu pula menyampaikan pula yang lain tak? Ila yaumil qiyamah, kejahatan tu. Sebab itu biar hidup kita cetuskan ataupun kita kembangkan perkara yang baik-baik dia. Sebab kalau mati, selagi kebaikan itu dibuat, pahalanya bagi orang yang buat dan orang yang mencetuskan perkara itu. Sebab itu niat kita tuan-tuan, ni hajat secara zahirnya, niat kami buat madrasah, itulah maksudnya. Mudah-mudahan selepas kami dah tak ada, esok teruskan lagi kebaikan tu, terus kita dapatlah. Ada pula di sana orang yang menyumbang pula wakaf, infak dan sebagainya, dia pun sama-sama juga dapat. Inilah bekalan kita, dan inilah yang nampak untuk kita di hari kiamat. Yang lain-lain belum tentu. Yang lain-lain belum tentu.